قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما وطمئنانا. يا مكي النور ومدني الثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات. أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمن. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan siapa bersama dengan kita, mungkin boleh kita paparkan nama-nama teman-teman kita kan yang turut serta pada petang ini. Tadi saya dah nampak Kak Noh tadi. Kak Noh, first kali je dia komen. Assalamualaikum Ustazah dan tim MKS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Noh, terima kasih bersama dengan kita pada petang ini. Kak Siti Sujia pun ada juga di situ. Okay, terima kasih Kak Siti bersama dengan saya dan tim MKS. Kita ada Zizi, kita ada Kak Som yang kedua-duanya memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman semua, semoga dirahmati Allah. Amin. Terima kasih Kak Som. Siapa lagi? Kak Johara juga dengan kita. Bagi love. Bagi love. Baik, Kak Cik Salimah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Salimah, mudah-mudahan sihat ya Cik Salimah. Kak Aisyah juga dengan kita. Assalamualaikum Ustazah dan admin jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bersiaran kita ya pada petang ini. Kak Zah juga dengan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia jawab salam saya di situ. Admin lagu intro mana? Itulah ya, saya pun terperanjat juga tiba-tiba muka saya terpancar di depan ni. Tanpa ada lagu intro. Kak Siti Suja je minat betul dengan lagu intro tu kan. Tak apa Kak Siti, nanti next week dia playkan. Hari ni mungkin kita ada tersilap communication tadi kat belakang. Baik, Liza juga dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Liza, terima kasih kita, Kak Hashimah, Kak Aisyah sekali lagi.
Baik, Alhamdulillah pada petang ini kita akan menyambung ya pengajian kita di kitab apa ni? Ad-Da'wah Ad-Dawa. Kitab kita Ad-Da'wah Ad-Dawa. Alhamdulillah dah jauh juga ya perbincangannya. Saya lihat di sini Alhamdulillah dah nak hampir taklah juga setengah, tapi bolehlah juga nak dekat habis juga perbincangan tentang kesan maksiat ni, tapi ada banyak lagi lah. Tak habis-habis Ustazah, itulah tak habis-habis. Okey, baik, kita hari ini berada di muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen muslimah yang saya kasihi untuk kita lihat jawapan-jawapan yang ada. Ada Cik Salimah kata apa di situ? Maaf, Cik Salimah dulu ya. Cik Salimah muka surat 183. Sekejap ya. Poin yang ke-34. Kak Aisyah, Kak Zah, Kak Som. Okay, ketiga-tiganya memberikan jawapan yang sama. Begitu juga Kak Noh Kak Noh 175. Muka surat 175 poin yang ke-34. Ternyata di sini Cik Salimah saja ya yang berbeza dengan saya. Yang sama dengan saya berbeza pula. Yang sama dengan Ustazah. Biasalah tu, kebiasaannya sedemikian. Tajuk dia panjang ya Kak Aisyah. Kak Aisyah letakkan tajuk di situ. Maksiat menjadikan pelakunya berada dalam tawanan syaitan dan penjara syahwat. Panjang tajuk dia. Okey, baik, kita lihat slide kita pada petang ini. Okey. Sekejap ya. Kita berada di poin kita yang ke-34. Poin kita yang ke-34 bertajuk menjadi tawanan syaitan dan berada dalam penjara syahwat. Jadi sama tadi kan Ustazah dengan Cik Salimah tadi berada di muka surat 183. Tapi kalau mereka yang lainnya berada tadi muka surat 175, betul juga. Yang penting poinnya di sini. Kita berada di poin kita yang ke-34. Tajuk ringkasnya sebagaimana yang terdapat di slide saya, menjadi tawanan syaitan dan penjara syahwat. Okey, baik, terus ya kita baca slide kita ataupun kita baca kitab kita lah, jangan baca slide saya. Kita baca slide kita. Slide saya ni dia cuma berikan poin-poin penting sahaja ya, tak sepenuhnya. Jadi kalau baiknya dapat ada kitab tu lebih baguslah supaya boleh dapat ya ikuti pengajian dengan lebih baik. Okey, baik. Di situ ya ada di bawah sekali kalau muka surat saya di perenggan yang pertama, di antara kesan maksiat yang dilakukan oleh seseorang insan ya dalam kehidupannya, lebih-lebih lagi kita sebagai seorang muslimah, disebutkan bahawa pelakunya sentiasa menjadi tawanan syaitan. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan, dia kita anggap ya berada pada genggaman ataupun berada dalam tawanan syaitan. Dan juga disebutkan berada dalam penjara syahwatnya. Kita ada nafsu syahwat kita yang baik dan yang tidak baik kan. Nafsu ni ada pelbagai macam jenis. Yang kita tak boleh ikut ialah nafsu yang jahat kita ni. Maka mereka yang buat maksiat bermakna mereka melakukan kejahatan dan dosa. Apabila mereka selesa dalam keadaan-keadaan kemaksiatan tersebut, bermakna mereka terpenjara di dalam syahwat mereka sendiri. Begitu juga di sini disebutkan bahawa dia akan terikat dengan hawa nafsunya. Dia akan terikat dengan keadaan-keadaan yang mana kita lihat sentiasa mengikut kepada kehendak hati dia, kehendak nafsunya yang selalu mengajak kepada perkara-perkara yang tidak baik. Dan juga di sini diterangkan kepada kita orang yang begini iaitu dia menjadi tawanan yang terperangkap dan terbelenggu. Kan umpama kita berada dalam penjara, tidak boleh ke mana-mana. Hanya berada pada satu keadaan yang penuh dengan kemaksiatan dan juga kesalahan-kesalahan. Dan disebutkan dalam kitab kita di sini ya, oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dijelaskan kepada kita tidak ada tawanan yang lebih buruk kondisinya. Sebab kita tahu
dalam keadaan kita hidup ini ada ramai orang yang menjadi tawanan ya dalam kehidupan mereka. Maka sebab itu kata di sini tidak ada tawanan yang lebih buruk kondisinya daripada orang yang ditawan oleh musuh bebuyutannya. Apa maksud musuh bebuyutan di sini? Boleh letakkan di ruangan komen. Okay. Kak Noh, apa maksud musuh bebuyutan? Bebuyutan ni bahasa Indonesia ni. Tapi dia ada, kita faham lah sebenarnya. Saya nak lihat juga, ada tak di kalangan muslimah kita yang tahu apa maksud musuh bebuyutan? Kan tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Orang yang buat dosa ini kesannya dia berada dalam keadaan yang menjadi tawanan dan terperangkap. Ya, pada hawa nafsunya, pada kejahatan-kejahatan, dan dia berada pada satu keadaan yang mana dipenjara, ditawan oleh musuh bebuyutannya. Siapa yang tahu maksud musuh bebuyutan ini? Pengikutnya tu siapa? Kak Som, ada tak dengan Ustazah lagi? Bergayut? Tak. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Maksud saya, apa maksud musuh bebuyutan tu? Musuh tu apa? Musuh ni di sini dimaksudkan ataupun ditujukan kepada siapa? Okey. Musuh bebuyutan. Saya tak tanya maksud bebuyutan bukan ni, saya tak tanya maksud itu. Saya tanya musuh ni di sini maksudnya ditujukan kepada siapa? Tak tahu Ustazah. Kak Zah, tak tahu Ustazah. Musuh turun-temurun. Musuh lama. Ya, saya tak tanya maksud bebuyutan. Okay, saya tanya musuh bebuyutan ini ditujukan kepada siapa? Dimaksudkan kepada siapa? Ataupun untuk siapa? Adakah ia manusia, binatang? Ya, musuh siapa musuh kita? Betul, siapa musuh kita? Musuh lama, musuh turun-temurun. Syaitan, Masya Allah, tabarakallah. Kak Mas di situ dan juga Suzy memberikan jawapan yang betul. Oh, Kak Mas hari ni tak main chat-chat dengan Ustazah ya Kak Mas? Ingatkan Kak Mas tak hadir tadi. Senyap je dia. Oh, Liza dia cakap English. Okay. Situ. Kau ambil. Dia cakap English kat situ. Baik, Kak Nur kata syaitan. Kemudian Kak Siti kata musuh kita. Ya, betul. Musuh kita di sini maksudnya kan tadi tidak ada tawanan yang lebih buruk kondisinya daripada orang yang ditawan oleh musuh bebuyutannya. Musuh bebuyutan di sini maksudnya lah kita ditawan oleh syaitan. Syaitan ini adalah musuh kita sejak turun-temurun. Okay, kerana apa? Ia bermula menjadi musuh kita kerana dia memusuhi Nabi Adam alaihissalam. Hinggalah dia berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganggu anak-anak Adam iaitu kita ni umat manusia supaya bersama-sama dengan dia nanti dalam api neraka. Jadi itu maksud musuh bebuyutan. So nanti boleh letakkan di dalam kitab masing-masing ataupun mungkin yang tidak memiliki kitab ada nota, buku notanya boleh letak di situ Musuh bebuyutan maksudnya ialah syaitan yang menjadi musuh kita sejak turun-temurun. Dan kemudian dijelaskan kepada kita tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu dan tidak ada ikatan yang lebih menyulitkan daripada ikatan syahwat. Maka di sini diberikan kepada kita dengan persoalan demi persoalan untuk kita fikirkan bersama iaitu apakah persoalan yang diutarakan di situ, bagaimana mungkin hati yang tertawan, terpenjara dan terikat mampu berjalan menuju Allah serta negeri akhirat. Kita buat maksiat. Orang yang melakukan kemaksiatan dan dia rasa selesa dengan kemaksiatannya dan dia tidak ada rasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia terperangkap, tertawan, terpenjara. Dengan semua perkara itu tadi, bagaimana dalam keadaan yang orang terpenjara, terperangkap ini dia nak jalan menuju
ke akhirat. Ataupun maksudnya di sini, bagaimana orang yang begini dia nak melakukan amal-amal kebaikan yang boleh membawa dia mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ini maksud persoalan ini. Dan mungkinkah dia melangkah meskipun selangkah saja? Dan dalam keadaan orang ini yang terikat, tertawan, kan kita bayangkan dalam diri kita dalam penjara yang tak ada kebebasan. Dia tidak boleh pergi ke mana-mana. Terkurung begitu. Bolehkah kita melangkah ke satu tempat yang kita inginkan? Iaitu tempat yang mungkin lebih baik daripada keadaan yang kita terpenjara itu tadi. Maka di sini persoalannya, mungkinkah kita tu boleh melangkah walaupun selangkah apabila sudah diikat oleh syaitan, terpenjara dalam hawa nafsu dan juga syahwat tersebut. Dan begini ya muslimah, kita jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala ada mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi. Di sini Nabi SAW mengingatkannya kepada kita tentang keadaan syaitan ni. Syaitan apa yang dia buat? Nabi SAW bersabda. Dan ini hadis qudsi yang mana Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Orang yang begini, yang dia terbelenggu ni, mungkin dia lupa tentang pesanan, peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Allah kata, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'u kullahum. Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya aku menciptakan para hamba-Ku semua dalam keadaan hanif. Apa maksud dalam keadaan hanif? Iaitu kita semua Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan berada dalam keadaan yang lurus dan cenderung pada kebenaran. Kita lahir keluar daripada perut ibu kita sebagai makhluk Allah yang begitu suci, bersih daripada dosa. Dalam keadaan yang sedemikian, Allah ciptakan kita cenderung kepada kebaikan-kebaikan, cenderung kepada kebenaran. Anak kecil adalah anak yang bersih daripada dosa. Sehingga dia akil baligh, kan? Sehingga dia mampu untuk berfikir dan sebagainya. Begitulah juga dalam keadaan diri kita ini, sehingga kita mampu berfikir, kita dapat bezakan yang mana betul, mana salah, mana yang sesat, mana yang tidak sesat, mana dosa, mana pahala. Kita dapat bezakan semua itu. Kerana apa? Asalnya, fitrahnya kita ini Allah ciptakan dalam keadaan yang lurus, cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada hal-hal yang baik. Tetapi Allah ingatkan kepada kita apa yang syaitan laknatullah lakukan. Syaitan, wa innahum atathumus syayatin. Sesungguhnya kemudian para syaitan mendatangi mereka. Syaitan mendatangi kita ini. Fajtalathum an dinihim. Apa yang syaitan lakukan? Bila syaitan mendatangi kita, syaitan dekat dengan kita, mereka lalu memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, saya banyak kali saya kata, ini adalah job scope syaitan. Okay, job scope dia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dia bermusuh dengan umat manusia kerana kedengkiannya pada Nabi Adam alaihissalam, kerana kebenciannya, kerana dia begitu cemburu dengan Nabi Adam alaihissalam sehingga dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala suruh apa pada iblis setelah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam? Letakkan di ruangan komen muslimah. Saya tanya di. Hilang suara-suara kejap . Okey. Kak Som jawab ya di situ, sujud pada Nabi Adam. Boleh paparkan jawapan Kak Som? Terima kasih. Kita ada Kak Aisyah. Kak Aisyah juga jawab jawapan yang sama. Sebentar ya, suara saya ni.
سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد Amboi, jadi macam DJ pula dia. Ya, minta permintaan lagu ya. Ada permintaan lagu lain ke? Subhanallah. Ada-ada je jemaah ni. Okey, baik. Tadi saya tanya soalan, apa yang telah dilanggar perintahnya oleh iblis ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, iaitu ramai yang jawab ya di sini memberikan jawapan Allah suruh sujud pada Nabi Adam. Okey, Kak terlepas jawapan-jawapan ni. Sekejap, saya kena scroll atas ke atas. Okey, Kak Mas kata Allah suruh iblis sujud pada Nabi Adam, betul. Jadi hampir kesemuanya memberikan jawapan yang sama. Kak Som, Kak Rohaya, Kak Aisyah, Kak Shima, Kak Johara, Kak Noh, Zizi, semua berikan jawapan yang sama. Iaitu sama dengan Cik Salimah juga di situ. Allah Subhanahu Wa Taala suruh iblis agar tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi iblis ni enggan. Kerana apa? Dia rasa diri dia lagi bagus daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan dia kata kepada Allah, engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Kenapa pula aku nak sujud pada dia? Ini perkara yang kita perlu ambil perhatian banyak kali dalam kehidupan kita, perlu dimuhasabahkan. Kalau kita ni ada rasa-rasa yang begini, inilah maknanya syaitan tu dah berjaya mengajar kita macam mana nak jadi orang yang sombong, rasa bangga diri, rasa dirinya besar. Inilah keadaannya. Tetapi kita lihat di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Ini juga satu yang saya sebut sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hidup kita ni sebagai seorang yang beriman, Allah ingatkan apakah perkara-perkara yang bahaya yang ada dalam kehidupan kita ini yang boleh menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, ke dalam api neraka yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi antaranya Allah ingatkan kepada kita tentang iblis, syaitan yang memiliki peranannya untuk merosakkan
anak Adam, anak cucu Adam, iaitu umat manusia ini. Sebab tu tadi dalam hadis ini Allah ingatkan kepada kita, syaitan ni akan mendatangi kita ni untuk menyesatkan, untuk memalingkan kita daripada agama. Jadi kalau tak dapat keluarkan kita daripada agama, sekurang-kurangnya bagi syaitan dapat buat umat manusia ni yang dah beriman kepada Allah buat maksiat pun dah cukup. Itu dah kira bagus. Satu kejayaan. Kerana mereka tidak akan pernah berhenti hingga ke hari kiamat. Sebab itu dalam keadaan tadi mereka enggan, itu iblis ni enggan untuk bersujud, maksudnya untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam AS. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan iblis daripada syurga. Okay, asalnya hamba Allah yang duduk di tempat yang mulia, iblis ni. Kemudian kerana keengganannya, kerana kesombongannya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dia, fakhruj, Allah kata, keluar engkau daripada syurga ini, sesungguhnya engkau di kalangan orang yang hina, orang yang rendah. Kemudian iblis ni tak puas hatilah bila Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada syurga. Asalnya tadi cuma tak suka sangat dengan Nabi Adam tadi kan, benci, dengki, kemudian rasa iri hati pada Nabi Adam, rasa jealous. Tapi dia tak sangka pula Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan dia daripada syurga. Bila Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dia daripada syurga, makin bertambah-tambah kebencian dia dan rasa permusuhan dia terhadap Nabi Adam AS, sehingga dia kata apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia sumpah dan dia janji kepada Allah, kerana apa? Dia kata qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis pun kata kepada Allah, kerana engkau telah menghukum saya sesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka ni umat manusia, keturunan Nabi Adam AS, dari jalan engkau yang lurus. Lalu dia kata apa? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan kata kepada Allah, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka. Muka tu maksudnya daripada arah depan. Okay, ada 4 arah yang dia janji pada Allah akan dia ganggu umat manusia ini supaya mereka terperangkap dalam penjara dia, supaya manusia ini berada pada tawanan hawa nafsu mereka, ikut kepada kehendak-kehendak jahat mereka. Jadi ini kerja syaitan ni sejak peristiwa dia dikeluarkan Allah Subhanahu Wa Taala dari syurga, dan dia janji kepada Allah, saya akan datang ni untuk memesongkan mereka, ganggu mereka dari arah depan. Wa min baini aydihim wa min khalfihim, daripada arah belakang, wa an aymanihim, daripada kanan, wa an syama'ilihim, daripada kiri. Dan dia kata kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Maksudnya engkau akan mendapati kebanyakan daripada mereka melakukan kemaksiatan dan kebanyakan daripada mereka tidak menjadi hamba engkau yang taat kepada engkau. Allah kata apa kepada syaitan? Silakan. Silakan. Kalau itu yang engkau mahu. Allah kata pada dia, qala khruj minha mad'uman madhura. Keluarlah engkau daripada syurga aku ini dalam keadaan yang mana terhina lagi terusir. Allah tak heranlah dengan janji syaitan ini. Kerana apa Allah kata? Laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Siapa yang ikut engkau, maka akan aku masukkan mereka ini sebagai isi neraka Jahannam dengan engkau semuanya. Dengan iblis semuanya. Allah tak kisah nak janji macam mana, nak ganggu macam mana umat manusia ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui di kalangan umat manusia, mereka ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk
menghalang ataupun untuk menepis gangguan-gangguan syaitan ini. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kasih sayangnya terhadap para hamba-Nya, iaitu umat manusia ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, bahkan Nabi SAW juga sebutkan dalam hadis. Ya, kita belajar banyak dalam ayat-ayat Al-Quran tentang apa yang dilakukan oleh syaitan, supaya kita tak masuk dalam neraka. Neraka itu tak dipenuhi dengan kita, yang akan Allah Subhanahu Wa Taala muatkan bersama dengan iblis dan syaitan itu tadi. Ketika Imam Ibn Kathir rahimahullah mentafsirkan ayat ini, syaitan, iblis ni kan, bila dia kata dia akan mengganggu umat manusia daripada arah depan. Daripada arah depan, Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika memetik pentafsiran daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, dia katakan bahawa syaitan ni dia janji kepada Allah, bila dia ganggu dari arah depan, itu dari arah muka ini, di depan kita, maknanya aku berikan keraguan pada mereka tentang akhirat mereka. Syaitan berikan keraguan pada kita tentang akhirat kita. Betul ke hari kiamat tu ada? Betul ke syurga neraka itu ada? Ada ke titian sirat ni? Ada penghisaban ke apa? Alah, lambat lagi ya, kan? Lambat lagi lah semua tu. Tak payahlah fikir pasal akhirat ni. Yang penting sekarang. Tu semua future. Belum tentu ada. Ini keraguan-keraguan yang cuba dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Kemudian tadi kita kata, dia akan ganggu manusia daripada arah belakang. Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya dia menerangkan, dia mentafsirkan ayat ini, apabila syaitan itu dia mengganggu manusia daripada arah belakang, bermakna dia kata aku akan menjadikan mereka senang dengan kehidupan dunia mereka. Depan tadi dia dah memberikan keraguan kepada kita tentang akhirat. Bila diganggu daripada arah belakang, dia kata apa? Aku akan berikan kepada mereka dengan kesenangan kehidupan dunia. Samarkan, menjadikan mereka senang, mereka suka dengan kehidupan dunia sehingga takut untuk mati, takut untuk tinggalkan dunia, takut jadi orang yang tak kaya contohnya, takut jadi orang miskin, takut jadi orang yang tidak ada kedudukan, cinta kepada dunia sampai lupa pada akhirat. Itu bisikan gangguan yang akan dia usahakan dari arah belakang. Ada lagi dua tempat ataupun dua arah tadi kan? Itu dia kata apa tadi? Wa an aymanihim. Daripada sebelah kanan dia. Jika syaitan itu mengganggu manusia dari arah kanannya, Imam Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan kepada kita, syaitan kata, aku samarkan pada mereka tentang urusan agama mereka. Hal agama kita. Wajib ke solat? Perlu solat ke? Tak payahlah kau solat pun buat apa, tak kaya-kaya. Lebih baik kau kerja siang malam 24 jam. Tak payah sibuk-sibuk nak berzikir. Tak payah sibuk-sibuk nak taat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ini kerja syaitan ni. Dia memberikan bisikan-bisikan yang begini. Yang akhir kita pun, betul juga. Aku ni solat bukannya kaya. Buang masa je, lebih baik tak payahlah tumpu fokuslah pada kerja. Gitu keadaannya. Kemudian, dia kata apa tadi? Wa an syama'ilihim. Dan daripada arah kiri mereka. Yang mana dia kata, aku akan buat mereka suka, aku akan buat mereka cinta dengan kemaksiatan dalam kehidupan mereka. Depan, belakang, kanan dan kiri ini, bila kita ikut semua rancangan syaitan tersebut, berjayalah kita masuk ke dalam penjara syaitan, terperangkap pada hawa nafsu, terperangkap pada kehendak-kehendak yang tidak baik, kan? Nafsu syahwat kita, sehingga kita tak mampu untuk bergerak kepada perkara-perkara yang baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang janji syaitan ini dengan tujuan supaya kita
sentiasa ingat kita tak terselamat daripada gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan iblis. Maka sebab itu di sini dijelaskan kepada kita, ya, sila ya muslimah lihat kembali dalam kitab kita di situ. Jika hati telah terikat, maka datanglah pelbagai bencana. Syaitan tadi dah ganggu kita daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri, dan akhirnya kita berjaya masuk dalam perangkap dia, terpenjara dalam keadaan-keadaan yang mana kita dah benci dengan kebaikan-kebaikan. Di sini Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Kalau hati kita ni dah terikat dengan semua tu tadi, kanan, kiri, depan, belakang tu tadi, maka datanglah pelbagai bencana dan kerosakan dari segala penjuru. Bencana ni maksudnya perkara yang tidak baik. Dosa lah ya, dosa dan maksiat. Datanglah kesesatan, datanglah kerosakan daripada segenap arah, kan, depan, belakang, kanan, kiri kita ini. Dan dia kata, hati kita ni sebenarnya ibarat burung. Yang semakin tinggi burung terbang, semakin selamatlah ia dari pelbagai bencana. Tetapi jika dia turun, nescaya pelbagai bencana akan mengepungnya. Dan Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ada memberikan kepada kita dengan satu riwayat di sini yang mengatakan bahawa asyaitanu zi'bul insan. Syaitan ini adalah serigala bagi manusia. Kenapa syaitan itu adalah serigala bagi manusia? Dalam sebuah hadis yang lain, hadisnya yang lebih sahih daripada apa yang ada dalam kitab kita di sini, ya muslimah. Okey. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, jangan kita berada dalam keadaan yang sendirian, kerana syaitan suka dengan orang yang bersendiri. Tak campur orang, tak suka berjemaah, kan? Semua sendiri-sendiri. Syaitan suka orang yang begini. Dan di sini Nabi SAW bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan." Tidak ada 3 orang di satu desa atau lembah yang tidak didirikan solat berjemaah pada mereka kecuali syaitan menguasai mereka. Tempat tu ada 3 orang, okey, ada 3 orang. Tapi mereka bertiga ni tak melaksanakan solat berjemaah. Sedangkan dah cukup dah, kan? Dah boleh dah tu. Kalau sendiri itu lain lah ya, sekarang dah 3 orang. Hatta 2 orang pun boleh melaksanakan solat berjemaah. Tapi ni Nabi berikan satu keadaan yang mana ada 3 orang. Yang mana mereka ni hidup dalam satu kampung, mereka hidup pada keadaan-keadaan yang terpencil, lembah-lembah ni maksudnya tempat-tempat yang kecil. Tapi mereka ni tak mendirikan solat secara berjemaah. Nabi kata apa? Illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Melainkan syaitan akan menguasai mereka bertiga. Sebab itu di sini Nabi ingatkan kepada kita. Ini cara ya, cara bagaimana kita ni nak menepis gangguan syaitan ataupun bisikan-bisikan syaitan supaya kita tak terperangkap masuk dalam penjara syaitan ni sehingga kita lebih ikut kepada hawa nafsu dan perkara-perkara maksiat. Jadi Nabi ingatkan kepada kita untuk mengelakkan diri dikuasai oleh syaitan ataupun terperangkap ya dalam penjara dia ni. Nabi kata fa'alaika bil jama'ah. Maka hendaklah kamu ni, kita ni semua bergabung dalam jemaah. Jemaah ni bukan jemaah yang itu. Jangan salah faham. Ini maksudnya kita berada dalam keadaan yang berkumpulan, sentiasa berada dalam keadaan berteman, solat berjemaah. Contohnya kan solat berjemaah, sentiasa dalam keadaan yang begitu. Tidak sendirian. Contoh kalau kita ni seorang muslimah, kita berteman dengan muslimah-muslimah yang solehah, teman-teman yang baik, kita pergi kuliah kan, kita jumpa kawan-kawan yang baik. Maknanya kita ada ramai teman. So kita berjemaah dalam keadaan yang sedemikian. Belajar sama-sama. Ini semua keadaan-keadaan yang Masya Allah Tabarakallah. Yang boleh membantu kita. Sebab apa? Bila kita ni ada kawan, kita ada teman yang duduk dengan kita sama-sama ni, sentiasa kita lihat, yang baik-baik lah ni. Ia akan memberikan motivasi diri kita untuk jadi baik juga.
Bezalah ya kalau dia duduk berjemaah pun tapi berjemaahnya jemaah yang tak baik, itu masalah juga. Makin tak baiklah jadinya. Sekarang ni yang kita bincangkan ialah keadaan-keadaan, situasi-situasi dan teman-teman yang soleh dan solehah. Bila kita duduk dalam keadaan dipenuhi yang ramai dengan orang-orang yang baik begini, kita nampak perkara yang baik, kita jadi semangat untuk jadi baik. Kita akan suka untuk buat kebaikan. Kita nampak teman kita bersedekah, kita pun nak bersedekah. Kita nampak kawan kita selalu berjemaah di masjid, kita pun nak pergi masjid berjemaah. Begitu keadaannya. Sebab tu Nabi pesan, hendaklah kalian dalam keadaan yang berjemaah, iaitu sentiasa bersama dengan orang-orang Islam yang lain. Kerana begini, Nabi berikan satu analogi. Nabi kata, فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةِ. Kerana sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang sendirian jauh dari kawan-kawannya. Tadi kan dalam kitab kata apa? Asyaitanu dhi'bul insan. Syaitan adalah serigala bagi manusia. Tadi ada sebuah riwayat kan kita baca. Di sinilah Nabi SAW jelaskan kepada kita. Syaitan dia tu macam serigala. Kenapa? Sebab apa? Serigala ni bila dia nampak ada seekor kambing yang sendirian, barulah dia terkam. Kebiasaannya serigala ni dia tak akan serbu ataupun takkan ni kalau sekiranya kambing ni berada dalam keadaan yang ramai. Iaitu dia berada dalam kumpulan, tak. Dia akan tunggu. Bila ada satu kambing yang terlepas daripada jemaah kan, terlepas daripada kumpulan dia, itulah aim dia. Inilah yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Jangan jadi mangsa syaitan. Maka sentiasalah dalam keadaan yang kita ni ada teman yang baik, berjemaah. InsyaAllah. Ya, syaitan tu kalau nak ganggu pun, kalau kita mungkinlah dengar bisikan-bisikan yang tak baik, tapi oleh kerana kita berada dalam keadaan yang berteman dengan orang-orang yang soleh ini, kita pergi ke masjid, kita solat berjamaah contohnya, kita pergi kuliah di masjid ataupun sekarang lah ni ya, kita duduk walaupun kita tak nampak antara satu dan yang lain, tapi kita sedang dalam keadaan yang ramai. Kita duduk di satu tempat yang mana ada orang yang belajar agama. Ia menjadi satu keadaan yang mana kalaupun kita ada rasa nak buat jahat, kita nampak orang lain tak buat jahat, perkara itu dia akan terus hilang. Kerana dia sendiri akan menjadi satu nasihat untuk diri kita. Takkanlah nak buat begini kan, sia-sia je duduk belajar. Dia akan selalu macam itu. Kawan dengan kawan-kawan, malu dengan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tahu aku buat gini, efeknya aku ni. Macam tu keadaannya kan. Kita akan terus tinggalkan. Kita akan tersedar, kan, kita akan terus buat perkara yang baik dan kita akan usaha untuk tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat yang sebenarnya syaitan sedang usahakan supaya kita lakukan. Jadi Masya Allah Tabarakallah, ini peringatan Nabi SAW tentang syaitan itu dia umpama serigala yang sentiasa mencari mangsanya, dan mangsanya yang selalu dia aim ialah bila mangsa itu dalam keadaan yang sendirian. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita ini. Dia kata, jika seekor kambing tidak digembala dan berada di antara gerombolan serigala, maka kambing tersebut akan diterkam dengan cepat. Begitu pula halnya dengan seorang hamba. Ketika dia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah, serigala iaitu yang dimaksudkan di sini ialah syaitan, pasti akan menerkamnya. Penjagaan dari Allah terhadapnya adalah dengan takwa. Jadi bagaimana tu, selain daripada kita berada dalam berjemaah dalam keadaan yang ramai orang yang baik-baik di sekitar kita, ada perkara lain juga yang perlu kita letakkan pada diri kita, iaitu takwa. Sebab itu Nabi SAW ingatkan, Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Jika engkau jaga Allah, maka Allah akan jaga engkau. Biasa kan? Dengar hadisnya. Maksud bila engkau ni jaga Allah, maknanya ialah bila kita ni berusaha menjadi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjaga, mentaati perintah Allah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan-larangan Allah.
Dalam keadaan yang sedemikian, kita disebut sebagai seorang muslimah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku kepada seorang muslimah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala itu tadi, Allah akan jaga dia kembali. Sebab itu kita kata takwa ini adalah perisai bagi diri kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang jauh dari Allah, yang mana dia buat maksiat, ya, dia melakukan dosa dan dia masuk dalam perangkap syaitan itu tadi, mudah terkena bencana dalam kehidupan dia. Maksud mudah terkena bencana ni, dia lebih peluang dia, ruang dia untuk melakukan kemaksiatan yang lain itu lebih besar. Dia nak buat dosa lain tu potensinya tu lebih banyak. Begitu keadaan dia. Sekarang kita dah buat satu dosa. Okey, kita dah buat satu dosa. Dosa yang satu ini dia akan buat kita jadi confident untuk buat dosa yang lain. Sebab itu tadi dia akan mudah terkena dengan bencana, iaitu terkena dengan dosa-dosa yang lain. Dia akan kata, oh tak ada apa-apa pun, okey je buat dosa ni kan. So dia akan beranjak kepada satu lagi dosa yang lain. Mungkin lebih besar daripada dosa yang pertama. Kerana apa? Hatinya yang jauh dari Allah. Namun berbeza hati orang yang bertakwa kepada Allah, yang dia berusaha menyemaikan ketakwaan dalam hatinya sebagai perisai bagi diri dia dari bisikan, dari dia termasuk ataupun terperangkap dalam penjara syaitan ini. Yang mana bencana iaitu kemaksiatan, dosa akan menjauh dari diri dia. Perbezaannya amat ketara antara kedua-dua hati ini. Hati yang jauh dari Allah, hati yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan hati yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, serigala tadi dia tak boleh nak terkam. Okay, dia kurang-kurang pun dia cuma boleh bisik-bisik saja, tapi adakah dia boleh terkam? Tak boleh. Maksud saya serigala di sini adalah syaitan. Iblis dan syaitan ni dia tak boleh. Kalaupun kita ni ada rasa kan, macam saya kata kita ni memanglah manusia biasa kan, ada rasa nak ngumpat, ada rasa nak buat maksiat, ada rasa nak buat dosa, ada rasa macam dia ni sikit lagi je aku macam nak tumbuk. Itu benda-benda biasa. Tetapi kerana ketakwaan kita kepada Allah, serigala tadi itu syaitan tadi dia cuma mampu untuk dari jauh saja. Dekat tak boleh. Kerana ketakwaan yang ada pada diri kita sudah menjadi perisai. Dia jadi shield, shield untuk diri seseorang. Maka sebab itu di sini kita lihat dijelaskan kepada kita, ia merupakan pencegah, iaitu takwa tadi kan, ia merupakan pencegah, perisai serta benteng dari Allah yang membatasi antara dirinya dan serigala, iaitu syaitan maksudnya. Takwa juga membentengi pemiliknya dari hukuman dunia dan akhirat. Seterusnya dijelaskan kepada kita, jika seekor kambing semakin dekat dengan pengembala. Jadi kalaulah seekor kambing ini dia dekat dengan pengembala dia, kan pengembala ni lah yang menjaga kambing-kambing itu tadi, bererti dia akan semakin terselamat dari serigala. Serigala tu cuma dapat lihat daripada jauh saja. Dia tak boleh nak dekat sebab apa? Dia tahu kambing-kambing ni dekat dengan tuan dia yang jaga tu tadi. Sebaliknya, jika haiwan itu semakin menjauh dari pengembala, kalaulah haiwan ini itu kambing ni mungkin mereka ni makin jauh daripada pengembalanya, maka dia semakin dekat dengan kebinasaan. Sebab apa? Daripada jauh ada serigala yang sedang memerhatikan tunggu masa. Bila masa yang terbaik untuk dia terkam, untuk dia sergah kambing-kambing ini. Dan kambing ini lebih terjaga apabila dekat dengan pengembala, sebab serigala hanya memangsa kambing yang paling jauh dari pemeliharanya. Serigala ni dia tak berapa nak berani bila ada yang menjaga di situ. Maka sebab itu dia cuma mampu untuk memerhati daripada jauh. Jadi lihat pada perenggan yang berikutnya, intinya macam inti onde-onde pula intinya di sini maksudnya intipati daripada perbincangan kita pada petang ini tentang serigala lah, kambing lah, apa tadi ni semua kan, berkenaan dengan penjara syaitan, terperangkap pada hawa nafsu, terikat yang mana tak boleh kita melangkah walaupun selangkah di situ. Nak dikatakan di sini, jika hati semakin menjauh dari Allah, nescaya dia cepat terkena pelbagai bencana. Ini sebagaimana yang terdapat di slide saya. Sebaliknya, jika hati semakin dekat dengan Allah, tentu
setiap bencana akan menjauhinya. Ingat saja pada hadis yang saya sebutkan itu tadi. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kamu. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, engkau akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dekat ataupun ada berada di hadapanmu untuk memandu, untuk menjadikan kita seorang muslimah yang kuat, ya, bagi melawan perkara-perkara yang tak baik ini yang banyak berada di sekitar kita. Dan di sini, ya, kita lihat jauhnya hati dari Allah memiliki pelbagai tingkatan. Sebahagiannya lebih parah dibandingkan sebahagian yang lain. Dia ada level. Kejauhan hati kita ni dari Allah Subhanahu Wa Taala ada level. Ada orang dia tak jauh sangat. Sikit je. Mungkin dia level 1, ya. Level 1 dia tak jauh sangat. Tapi mungkin ada orang dia jauh sangat-sangat. Sebab tu dia ada pelbagai tingkatan, ya, di sini. Kelalaian menjauhkan hati dari Allah. Jadi kita ni seboleh mana jangan berada pada situasi yang melalaikan. Ya, jangan berada pada situasi yang melalaikan yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemaksiatan lebih menjauhkan hati dibandingkan dengan kelalaian. Itu kita panggil sebagai level-levelnya. Satu tadi, okey, satu. Bila kita lalai, ia sudah menyebabkan kita jauh dari Allah. Kedua, disebutkan dalam kitab kita, bila kita melakukan kemaksiatan akan lebih buat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya dikatakan di sini, tingkatan selanjutnya adalah bid'ah, buat perkara-perkara yang tidak ada dalam agama. Kemudian akhirnya adalah kemunafikan serta kesyirikan. Ini level yang paling tinggi. Level yang paling tinggi yang menyebabkan seseorang itu jauh sangat-sangat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia jadi orang yang munafik dan juga orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tadi kita bincang, ya, tentang janji iblis yang akan mengganggu manusia daripada berapa arah tadi? Sila letakkan di ruangan komen, ada berapa arah tadi? Iblis janji berapa arah tadi untuk ganggu manusia? Okey, Kak Johara sebut 4. Ada yang lain? Oh, ramai. Baru buka ni. 4. Banyaknya jawapan kat situ. 4. Kedai pada atas. Saya rasa admin pun tak tahulah nak ambil yang mana, ya. Ambil je lah mana-mana admin sama semua jawapan. 4. Admin pun jawab 4 lah. Bagus juga. Admin keluarkan jawapan sendiri, ya, admin. Bagus. Sila keluarkan jawapan sendiri dekat situ. Tadi 4, ya. Jaisyah pun, Mak Isau kata 4. Betul-betul keluarkan. Liza, okey. Liza dia jawab 4. Bagi sekali. Depan, belakang, kanan, kiri. Liza tepat jawapannya. Masya Allah, tabarakallah. Okey, kita ada 4 arah tadi, kan, yang mana iblis janji untuk ganggu. Dan di sini ada doa. Okay. Ada doa yang boleh membantu kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dari gangguan iblis ini yang dia nak ganggu kita daripada keempat-empat arah tersebut. Bahkan dalam doa ini Nabi SAW juga menyebutkan 2 arah yang lain, atas dan juga bawah. Ya, baik, kita lihat doanya pada petang ini sebagai perbincangan kita yang terakhir, ya. Saya nak tutup perbincangan kita pada petang ini dengan doa yang akan saya kongsikan ini, iaitu doa ini dibaca oleh Nabi SAW pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Okey, doa yang dibaca pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Lepas subuh kita baca doa ini, nanti lepas kita solat asar, ya, melaksanakan solat asar, kita baca doa ini sekali lagi. Yang mana di kalangan sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, dia kata apa? Lam yakun yad'u haula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini di waktu pagi dan juga di waktu petang. Jadi doanya agak panjang di situ, ya. Sebab tu saya letakkan di sini.
bagi saya ramai yang telah menghafal doanya. Alhamdulillah jika yang telah menghafal. Namun jika yang belum lagi menghafal, jadikan ini sebagai peluang untuk belajar, hafal dan amalkan ia pada setiap pagi dan petang. Iaitu Nabi SAW minta kepada Allah dengan banyak perkara pada doa ini. Saya pergi satu persatu. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Ini yang pertama. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan keafiatan, dengan keselamatan di dunia dan juga dengan keampunan dan keafiatan atau keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Masih lagi sama sebagaimana di perenggan yang pertama doanya. Tetapi untuk yang kedua ini, Nabi minta kepada sesuatu yang lebih spesifik. Iaitu fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ada 4 perkara yang Nabi mohon tentang keampunan, tentang keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kepada baginda, kepada kita ni yang nak mengamalkan doa ini. Iaitu minta kepada Allah dengan keselamatan, keampunan dan keselamatan pada dunia, pada agamaku. Fi dini, pada agama kita ni muslimah, kita minta kepada Allah. Wa dunyaya, dan pada dunia ni. Sebab kita hidup, kita perlukan dunia. Kita tak kata kita cuma perlukan akhirat sahaja. Dunia tempat kita menuai, menyemai amal kita untuk kita bawa ke negeri yang abadi. Kita perlukan dunia, kita tidak boleh tinggalkan dunia. Kerana ia adalah tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW minta keampunan dan keselamatan pada dunia. Iaitu kehidupan dunianya. Dan wa ahli wa mali. Minta keampunan, minta keselamatan pada ahli keluargaku dan juga harta bendaku. 4 perkara. Seterusnya, Nabi SAW berdoa, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Okay. Ya Allah, engkau tutuplah auratku. Maksudnya kau tutuplah keaiban aku. Ya. Wa amin rawati. Dan berikanlah keamanan pada perkara-perkara yang boleh mendatangkan ketakutan yang dalam pemeliharaan aku ini. Yang kita ada kan dalam kehidupan kita, ada banyak perkara yang kita takutkan dalam kehidupan kita ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berikan keamanan, ketenangan pada hati kita tentang hal-hal yang kita takuti. Di akhir doa ini, ia bertepatan dengan konteks perbincangan kita. Apa doa Nabi? Wahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Tadi kan saya kata ada berapa arah? Ramai yang jawab 4. Dalam doa ini, Nabi SAW tidak meminta perlindungan pada keempat-empat arah itu sahaja. Tetapi Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah, dari Allah, kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang tak baik untuk lebih daripada 4 tempat. Iaitu, Nabi minta kepada Allah supaya jaga perkara-perkara yang bahaya yang akan datang dari hadapanku dan belakangku. Depan, belakang. Sama kan macam janji syaitan tadi? Syaitan kata, aku akan goda, aku akan ganggu anak Adam ini daripada arah depan. Aku akan ganggu mereka daripada arah belakang. Nabi minta kepada Allah, jaga aku daripada arah depan, jaga aku daripada arah belakang, ya Allah. Juga Nabi minta kepada Allah, arah kiriku, arah kanan dan kiriku. Sama sebagaimana yang dijanjikan oleh syaitan itu. Syaitan janji kepada Allah, aku akan ganggu
anak Adam daripada arah kanan dan kiri mereka, Nabi minta kepada Allah agar Allah lindungi baginda dari gangguan ini, dari kejahatan ini, daripada perkara-perkara yang bahaya yang akan datang daripada arah kanan dan juga kiri. Dalam doa ini, Nabi SAW juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa min fawqi, dan juga daripada arah atas aku. Ya, atasku. Dan ditutupi doa ini daripada satu lagi arah, iaitu Nabi SAW minta kepada Allah, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu dengan keagunganmu dari bahaya yang datang yang mana tak pernah disangka dari arah bawahku. Jadi ada di kalangan perawi yang mentafsirkan ataupun mensyarahkan maksud dari arah bawah ini ialah keadaan-keadaan yang tak baik berkenaan dengan gempa, kan, tenggelam dan sebagainya. Ini perkara bencana-bencana yang boleh memudaratkan diri kita. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Di sini ya kita lihat muslimah. Nabi SAW berdoa, Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu bentuk penjagaan agar gangguan syaitan ini, iblis ni yang memang daripada dulu, kan, ni musuh bebuyutan tadi ya disebutkan, musuh yang daripada turun-temurun yang tak akan pernah membiarkan kita. Nabi SAW mohon kepada Allah, dan inilah yang seharusnya kita amalkan, indah, cantik doanya. Setiap hari kita minta kepada Allah pagi dan petang. Kerana apa? Syaitan dia non-stop untuk mengganggu kita. Dia itu tak stop. Dia akan terus sampai bila-bila, dan dia tak ada satu erti dipanggil apa tahu, putus asa. Ni syaitan. Dia tak putus asa. Hari ni gagal, tadi gagal aku ni nak ganggu dia, tak apa. Sekejap lagi. Tak apa, nanti gagal lagi, tak apa. Ada lagi masa, sekejap lagi. Dia tunggu masa yang sesuai. Dia duduk tunggu kita ni. Bila masa ni. Namun, lantaran kita ada kekuatan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ya, kita dah tadi kan kita dah bincangkan. Orang yang mana mereka ni ada perisai ketakwaan, yang jaga diri dia, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, orang yang begini kemudian dalam keadaan kehidupan dia jadi insan yang sentiasa berusaha untuk duduk dalam keadaan yang berjemaah itu tadi. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang dia lakukan itu mendapat perlindungan Allah, mendapat bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan-keadaan ini mampu melemahkan iblis dan syaitan. Apatah lagi bila kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, memelihara kita semua daripada perkara-perkara yang tidak diingini, bahaya-bahaya, terutamanya bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh syaitan untuk memerangkap kita masuk ke dalam penjaranya dan tertawan oleh hawa nafsu kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati semua yang mengikuti kuliah kita ya pada petang ini, dan mudah-mudahan saya amat berharap apa yang kita bincangkan pada petang ini sedikit sebanyak memberikan manfaat untuk diri saya terutamanya dan kita semua bagi menjaga hati kita ni ya, agar sentiasa ingin menjadi seorang muslimah yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja. Terima kasih ya. Ada komen-komen di sini daripada teman-teman kita. Alhamdulillah Ustazah Dr. Sakinah daripada Kak Rohaya atas perkongsian ilmu, dan tim MKS jazakillahu khaira. Ya, terima kasih sama-sama. Doa yang wajib diamalkan amboi, doa yang wajib diamalkan amboi. Wajib ya, kalau tak buat dosa tu kakak jangan letak wajib sembarang. Syukran Ustazah atas perkongsian ilmu yang bermanfaat, jazakillahu khaira daripada Kak Som ya. Sama-sama Kak Som. Zizi, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Kak Johara, alhamdulillah, terima kasih Ustazah, semoga sihat selalu. Amin insya-Allah ya, doakan saya. Cik Salima, alhamdulillah Ustazah, terima kasih, saya dah amalkan, alhamdulillah Cik Salima.
Okay, yang sudah amalkan doa tadi, teruskan amal ya, istiqamah ya dengan apa yang telah kita amalkan. Bagi yang belum, usaha ya untuk menghafalkan doa tadi yang telah saya letak ya di slide tadi. Mudah-mudahan ya dapat dihafal dan diamalkan. Kalau belum dapat hafal pun tak apalah, nanti boleh lihat di handphone kan, bila nak doa tu boleh saja, tak jadi masalah. Jangan susah-susah ya. Nanti kan sebab kerana tak hafal tu dia tak beramal, tak boleh juga. Tak apa, mula-mula baca dekat phone kan, nanti saya letak slide saya di Telegram saya tu. Nanti bolehlah ya download, baca, bila nak baca tu lihat slide Ustazah terlebih dahulu. Tak apa, tak jadi masalah, perlahan-lahan. Akhirnya dia menjadi satu semangat untuk kita hafal. Sebab mungkin kita rasa leceh lah setiap kali nak baca nak kena tengok phone kan. Akhirnya kita pun hafal doa tersebut. Yang penting istiqamah ya dalam setiap amalan yang kita lakukan. Baik, Mak Isa pun syukran Ustazah. Waalaikumsalam pula. Ya, sama-sama Mak Isa. Mata baca tu kan tapi ternampak benda lain pula. Kak Aisyah, jazakillahu khairah katsira Ustazah di atas perkongsian yang bermanfaat pada petang ini. Alhamdulillah wa iyyak ya. Also to team MKS, thank you so much for this FB live. Kembang orang kat belakang tu. Kak Nuriza, jazakillahu khair Ustazah. Ya. Nuriza, terima kasih atas doanya Ustazah. Sama-sama Kak Izan. Okey, semualah ya, semua yang bersama dengan saya pada petang ini. Ustazah tak boleh nak baca satu-satu, nanti kan tak habis-habis kita baca komen saja. Yang penting terima kasih ya, saya amat menghargai setiap komen yang diberikan di ruangan ini. Mudah-mudahannya saya doakan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan di masa yang sama dan ruangan yang sama. Saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.